Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Penang menentang Sarawak United, yang mana keputusan berakhir dengan seri 1-1. Gol dijaringkan oleh Casagrande dan juga Boris Kok. Pada perlawanan ini boleh saya katakan kedua-dua pasukan beruntung apabila mempunyai dua goalkeeper yang sangat cemerlang untuk memastikan gawang mereka tidak dibolosi. Untuk Penang ada Katu Anwar, untuk Sarawak ada Syarbini Alawi. Dan boleh saya katakan juga kedua-dua pasukan mempunyai masalah ataupun kekurangan yang sama, iaitu di bahagian serangan mereka agak tumpul dan gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Dan di bahagian tengah mereka juga kekurangan kreativiti untuk menggerakkan serangan di bahagian middle area. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, keputusan seri 1-1 adalah keputusan yang adil bagi kedua-dua pasukan, dan kedua-dua pasukan memang deserve lah bawa pulang satu mata sahaja pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Penang dahulu. Untuk pasukan Penang, perkara pertama yang boleh saya puji adalah mengenai goalkeeper mereka lah, iaitu Katul Anwar. Yang mana goalkeeper ni memang sangat-sangat cemerlang pada perlawanan semalam, berjaya untuk menafikan beberapa percubaan daripada pemain seperti Uche Akbar, Francis Kone, dan berjaya untuk mengawal gawang beliau dengan sangat cemerlang. Daripada situasi one-on-one beliau sangat cantik, reflection yang ada daripada Katul Anwar pun sangat-sangat bagus. Jadi boleh saya katakan beliau adalah wira juga kepada Penang semalam, berjaya untuk menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya daripada bahagian serangan pasukan Sarawak United. Itu perkara pertama yang boleh saya pujilah pada perlawanan semalam. Perkara kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam adalah pertukaran dengan membawa masuk Saravanan menggantikan Adik Raud yang tidak beberapa menjadi waktu first half pada perlawanan semalam. Yang mana dengan kemasukan Saravanan di bahagian kiri telah menampakkan yang bahagian kiri ataupun di bahagian sayap pasukan Penang di sayap kiri nampak lebih efisien dan lebih efektif untuk melancarkan serangan. Yang mana Saravana ni daripada keyakinan beliau ada, ball control beliau ada, dan beliau berani untuk melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Jadi benda tu telah mengubah sikit lah corak permainan pasukan Penang ketika first half, yang mana Adik Raud adalah style player yang suka nak beat one on one, nak suka masuk kotak penalti dan lakukan cutback. Tetapi bila mana masuk Saravana ni, dia lebih suit ataupun lebih sesuai dengan corak permainan Penang yang memang bermain dengan typical seperti season lepas, iaitu guna winger untuk crossing, cari target man mereka iaitu Casagrande. Dan kemasukan Saravana memang membuahkan hasil lah apabila gerakan-gerakan yang dilakukan tu nampaknya berjaya untuk mencari Casagrande, tetapi sayanglah percubaan-percubaan yang ada gagal dimanfaatkan dengan baik untuk bahagian hadapan pasukan Penang. Itu perkara yang kedua yang saya suka untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Penang adalah di bahagian midfield, iaitu Azizan Nordin, Hilal dan juga Hendrik Dos Santos. Untuk Azizan Nordin, beliau bermain dengan sangat bagus sebagai seorang single pivot. Beliau berjaya untuk bermain dengan sangat cemerlang ketika bertahan, dan ketika menyerang beliau juga membantu bahagian pertahanan. Jadi benda tu memang boleh saya pujilah untuk Azizan Nordin. Beliau berjaya untuk memberikan dinamik dan juga memberi dimensi baru kepada pasukan Penang, dan memberi kestabilan kepada pasukan Penang, dan memberi peluang kepada Hendrik dan juga Hilal untuk bergerak lebih ofensif. Sebab apa? Sebab Azizan Nordin ni akan lebih fokus more to defend ataupun lebih fokus untuk kepada bertahan. Jadi Hilal dan juga Hendrik akan lebih more to offensive dan untuk membantu bahagian serangan lah. Tetapi sayanglah sikit apabila Hilal dan juga Hendrik ni bermain terlalu fancy, bermain terlalu, orang kata apa, main terlalu fancy lah, dapat bola, buat skill dan sebagainya, sampai lupa kreativiti yang ada dalam padang, dan sampai lupa mereka tu adalah general ataupun playmaker yang sepatutnya cipta gerakan-gerakan yang lebih berbahaya kepada Casagrande ataupun untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam. Tetapi untuk Azizan, disebabkan ada beliau bermain sebagai single pivot, maka Hilal dan juga Hendrik boleh lebih more to offensive pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka di bahagian midfield. Dan perkara ketiga yang saya suka untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam lah. Dan itu sahaja yang saya suka secara konklusinya lah Dan yang boleh saya katakan yang terakhir lah, saya suka yang terakhir untuk pasukan Penang. Typical, corak permainan yang sama, tetapi mereka berjaya menjaringkan gol. Yang mana kita tahu Casagrande memang ada kelebihan daripada segi perebutan bola di udara.
Jadi itu memang kelebihan. Jadi Thomas Tuchel guna taktikal yang sama, attack bahagian winger ataupun gunakan set pieces untuk mencari target man. Sebab apa? Sebab mereka ada kelebihan, mereka ada Casagrande. Jadi perebutan bola udara memang boleh Casagrande menang. Kan ada berapa gerakan Casagrande buat untuk dibuat berjaya cari Casagrande, tetapi Syarbini Alawi berjaya reflect dengan sangat cemerlang pula kan. Jadi boleh saya katakan walaupun taktikal yang sama, tetapi mereka masih lagi berjaya menjaringkan satu gol. Itu adalah satu benda yang agak bagus lah untuk pasukan Penang. Walaupun secara hakikinya overall game memang nampak yang memang Penang kena ubah corak permainan. Sebab kalau mereka tak ubah memang senang dibaca oleh pihak lawan. Dan kalau pihak lawan ada defense yang tinggi, yang boleh challenge bola tinggi, memang agak susah lah untuk Casagrande ataupun corak typical serangan pasukan Penang tu senang dipatahkan. Ataupun sama ada defense yang lagi solid ataupun defense pihak lawan yang lebih compact, mereka akan cepat untuk blok ataupun tutup ruang daripada pemain-pemain Penang ni daripada melakukan hantaran lintang. So tak boleh nak cari target man. So daripada situlah Penang perlu belajar untuk variasikan mereka punya corak menyerang dan perlu memanfaatkan kelebihan yang ada pada Endrick Dos Santos dan juga Hilal untuk lebih kreatif di bahagian tengah dan cari cara untuk melakukan penetration melalui middle area pula. Sebab apa? Sebab kalau terlalu direct, terlalu bermain di bahagian winger ataupun sayap, pasukan lawan dah boleh baca, benda tu akan menjadi kesusahan kepada pasukan Penang, terutamanya kalau lawan dengan tim seperti JDT, seperti Kedah, seperti siapa lagi yang bermain dengan compact seperti Sabah dan sebagainya. Benda tu akan menjadi kepayahan lah kepada pasukan Penang. Sebab Penang pun pada season kali ni boleh dikatakan walaupun typical dan juga corak permainan yang sama, mereka tidak mempunyai seorang good crosser. Mereka tak ada orang yang boleh buat hantaran yang tepat kepada kepala Casagrande seperti season lepas. Season lepas mereka ada Sheridan Bobov, mereka ada Al-Hafiz, mereka ada Quentin Cheng. Yang mana Quentin Cheng pun semua ni memang ofensif, memang pandai untuk cari Casagrande dalam kotak penalti. Jadi season ni mereka tak ada the key player yang boleh cross macam tu kepada Casagrande. Kalau mereka still lagi nak involve dengan the same tactical, dengan corak serangan yang sama, akan menjadi masalah kepada mereka, terutamanya di pertengahan liga nanti. Percayalah cakap saya, itu yang perlu Penang perbaiki. Yang seterusnya kita masuk kepada kelemahan Penang. Tadi saya dah cakap pasal kelemahan Penang, iaitu same tactical, serangan yang sama. Yang kedua, apa yang saya nak cakap adalah mereka tak ada player yang boleh suit untuk tactical tersebut. Sebab apa? Sebab season lepas macam saya cakap tadi, mereka ada Quentin Cheng, mereka ada Al-Hafiz. Tetapi season ni mereka punya player tu berubah. Kemampuan player tu berubah. Mereka letakkan Rotini bermain di bahagian kanan, bermain sebagai fullback di tempat Quentin Cheng yang lepas. Rotini tu nak naik pun tak boleh. Dia tak boleh nak ofensif sangat. Beliau more to defending sebab beliau adalah centre back. Jadi Faizat pun tak boleh nak crossing dengan baik. Faizat bermain di bahagian wing kanan, jadi beliau bukannya typical winger yang melakukan crossing. Senang dimarking, senang dipatahkan. Jadi benda tu akan menjadi kesukaran untuk pasukan Penang. Jadi itu untuk pasukan Penang. Kita masuk kepada pasukan Sarawak pula. Untuk pasukan Sarawak, apa yang boleh saya puji, yang pertama adalah tentang Syarbini Alawi lah. Sebab Syarbini Alawi macam saya cakap awal-awal tadi lah, yang mana goalkeeper pasukan Sarawak ni mempunyai reflection yang bagus. Sebab apa? Sebab crossing yang dilakukan oleh pasukan Penang berjaya mencari Casagrande, dan Casagrande ada melakukan tandukan, tetapi reflection yang dilakukan oleh Syarbini agak cepat lah. Dia boleh agak dengan cepat dan kekuatan tangan dia tu berjaya untuk memastikan yang tandukan Casagrande tidak melejah jaring. Jadi benda tu menjadi kelebihan lah untuk Sarawak sebab mereka ada goalkeeper yang berpengalaman. So kalau Penang main crossing cari Casagrande tu, dengan senangnya Syarbini boleh kawal. Dan dalam situasi set pieces pula, Syarbini akan keluar lebih awal untuk menampan bola ataupun untuk menangkap bola. Jadi benda tu telah memberikan kelebihan kepada Sarawak, mempunyai goalkeeper yang boleh baca ataupun corak permainan seperti Penang ni boleh dibaca oleh Syarbini Alawi dengan agak mudah pada peluang semalam. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Sarawak adalah mengenai counter attack mereka. Yang mana pada peluang semalam, sekiranya mereka berjaya mematahkan serangan ataupun mematahkan gerakan daripada pasukan Penang, terutamanya di bahagian tengah, memang Sarawak akan bermain dengan counter attack. Mereka ada winger yang laju. Mereka di second half, mereka ada Gopi Rizki. Di bahagian kanan mereka ada Syami nombor 7 tu. And benda tu memang sangat-sangat bagus apabila mereka berjaya untuk penetrate, berjaya untuk lepasi pertahanan pasukan Penang pada perlawanan semalam dengan sangat bagus melalui breakthrough counter attack sahaja.
Tetapi sayang kelemahan pasukan Sarawak United pada perlawanan semalam adalah daripada segi penyudah, yang mana bahagian striker mereka Uche Akbar dan juga Francis Kone memang sangat-sangat boleh dikatakan tumpul di bahagian hadapan, yang mana percubaan mereka kadang-kadang senang dipatahkan oleh Katu Anwar, kadang-kadang percubaan mereka tidak tepat. Dan yang paling menyedihkan adalah apabila Sarawak dah cipta build up yang lawa di bahagian serangan, final decision ataupun final passing, contohnya bola dapat kat Francis Kone nampak Uche Akbar buka, dia nak pass kat Uche Akbar, bola tersebut terlalu slow dan senang di-intercept oleh defend Penang. Benda tu yang menjadi masalah, yang mana boleh saya katakan final passing dan juga final decision yang dibuat oleh bahagian serangan pasukan Sarawak perlu diperbaiki, yang mana mereka perlu cepat untuk release ball, mereka perlu cepat buat keputusan sama ada nak passing ataupun nak dribble ataupun nak shoot untuk bahagian hadapan. Kalau mereka lambat buat, defend pasukan lawan dah boleh baca, mereka akan tutup segala ruang dan akan compact, so dah tak ada chances dan senang untuk intercept hantaran-hantaran yang dilakukan. Jadi untuk bahagian hadapan pasukan Sarawak, mereka perlu lebih cepat untuk membuat keputusan ketika mereka menyerang. Kalau tak, memang susahlah mereka nak menjaringkan gol, terutamanya Francis Kone, yang mana banyak dapat bola kat dia, peluang agak lawa, counter attack yang agak lawa, dia lambat buat keputusan untuk passing, dia lambat untuk release ball, kadang-kadang bola yang dihantar tu senang sangat di-intercept dan sebagainya. Benda tu perlu diperbaiki untuk pasukan Sarawak. Dan untuk bahagian tengah pasukan Sarawak, Lee Chan Hoon bermain dengan bagus. Semalam beliau bermain dengan sangat cemerlang, bermain di boleh dikatakan free roll, bergerak bebas kanan kiri di tengah semua dia gerak, dan beliau juga adalah punca kepada gol penyamaan pasukan Sarawak, dan beliau lah yang melakukan percubaan jarak jauh, tak ada orang blok dia, pemain Penang tak blok, kena tiang, bola terbiah, baru skor tampan dan gol. Jadi boleh saya katakan secara overall memang deserve untuk kedua-dua pasukan seri. Kedua-dua pasukan bermain dengan corak permainan yang lebih kurang, bahagian hadapan tumpul, tapi disebabkan kecemerlangan defend dan juga goalkeeper membuatkan mereka berjaya pulang satu mata. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.